berhubung dengan umat yang dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab la tubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a zuhurihim wa ishtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun." Surah Al-Imran. Dan artinya, dan ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya. Kemudian mereka melemparkan janji itu ke belakang mereka, dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruknya tukaran yang mereka terima. Ayat ini mendedahkan padri-padri Kristian mengetahui tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pengikut-pengikut mereka di zaman dulu, di zaman nabi-nabi masih hidup, berjanji untuk menyatakan kepada manusia berkenaan dengan zahirnya Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi malangnya mereka sembunyikan perjanjian itu. Di antara sebabnya, kalau orang Yahudi, kerana Tuhan lantik orang Arab jadi Nabi, tak lantik orang Yahudi. Kerana semangat kebangsaan kuat dah lalu. Kuat dah lalu semangat kebangsaan. Siapa lawan Tuhan? Tuhan lantik kaum lain jadi rasul, tak boleh terima. Ini orang Yahudi. Menunjukkan bahawa semangat kebangsaan ni, kalau lebih pada agama, jadi punuh agama. Firman Allah Ta'ala, "Laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbar an qawlihimul ithma wa aklihimus suhta labi'sa ma kanu yasna'un." Surah Al-Ma'idah. Mengapa orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah dilakukan. Surah Al-Ma'idah ayat 63. Ayat ini mendedahkan padri-padri dan pendeta-pendeta sudah mengubah agama-agama mereka, sehingga tak larang benda yang haram yang dibuat oleh penganut-penganut agama mereka. Walaupun kalangan ulama-ulama ini tak buat yang haram, dia tak buat, tapi pengikut-pengikut dia buat, dia tak larang. Dia tak cegah. Senyap. Tengok benda yang bercanggah dengan agama, senyap. Pasal apa? Malah nak cara. Malah nak cara. Kalau malah nak cara, mu jadi orang bodoh lah, jadi orang cerdik. Kerana Tuhan beri mu jadi cerdik, ada ilmu. Bila mu ada ilmu, kena amallah ilmu. Di antaranya, bila tengok benda yang tak betul, kena tegur. Kalau ada ilmu, tengok benda yang salah, tak tegur. Pasal apa? Pasal macam beruk. Beruk ada telur dalam mulut. Tak ganga lah. Tak kekeh orang. Pasal apa? Telur ada dalam mulut. Sayang ke telur. Sayang ke telur ada dalam mulut. Tak cakap. Sebab ada benda dalam mulut. Atau mengenai malah nak cara, jadi punah. Rosok. Ini perangai ulama-ulama Bani Israel. Ar-Rabbaniyun. Al-Ahbar. Ar-Rabbaniyun. Orang-orang yang kuat ibadat. Kuat ibadat siapa pucat muka. Ibadat untuk dia seorang. Bila tengok kemungkaran yang berlaku, umat yang tak betul dah daripada agama, senyap. Pasal apa? Bawa diri kita sudahlah. Tak cara korang. Orang-orang kita. Kalau kita ada ilmu, tak boleh. Umpamanya, kita pandai berenang. Tengok orang lemah air, kena tolonglah dia. Ini lemah dalam perkara agama, masuk neraka. Lagi kena tolong orang. Ini tak tolong orang. Tak tolong selamatkan orang. Kerana apa? Tak mau susah.
maka Tuhan laknat mereka. Disebut mereka ni adalah syaitan-syaitan bisu. Syaitan je ni, syaitan bisu. Kuat agama, tapi syaitan. Pasal apa bisu? Tidak mencegah kemungkaran yang berlaku. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu, inna kathiran minal ahbari wal ruhban, la ya'kuluna amwalan nas bil batil, wa yasuddun an sabilillah. Surah At-Taubah, ayat 34. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim, Yahudi dan rahib Nasrani, memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Ulama-ulama yang makan kedarah, tak mau bercakap. Ini harta haram yang dimakan. Harta haram. Risuah dalam perkara agama. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Kemungkaran berlaku di hadapan mata, diam. Makan harta haram. Menghalang orang daripada jalan Allah. Dari ayat-ayat itu, ayat-ayat di atas, jelaslah per kita betapa tidak amanahnya terhadap ajaran Allah dan Rasulnya, dan perlu dibuat pembetulan dan penapisan. Wallahu alam.